Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar Cikgu Roslina. Okey, video ini cikgu buat untuk modul bab 11.3. Cikgu tahu ada sebahagian pelajar cikgu yang belum sampai lagi ke topik tersebut, manakala ada sebahagian pelajar lain dah habis dah pun. Jadi bagi pelajar yang kumpulan 2 terutamanya, boleh rujuk kepada video ini untuk kamu buat dalam modul kamu. Okay, so apa yang perlu kamu ada untuk video ini ialah modul bab 11.3. Make sure kamu print modul tersebut. Okay, dan pasti kamu ada protector, jangka lukis dan pembaris. Okay, siapa tak tahu protector, ni protector Ini protector. Okay, jangka lukis. Ini jangka lukis. Okay, pembaris dan pensel. Okay, pembaris dan pensel. Okay, so dah ada modul tu, kita mulakan dulu dengan nota bab 11.3 yang mana kita akan belajar putaran. Okay, putaran ialah proses transformasi yang melibatkan pusat putaran, arah putaran dan sudut putaran. Okay, 3 benda ni paling utama, paling penting dalam membuat putaran. Okay, putaran menghasilkan bentuk yang sama tetapi orientasi yang berlainan. Jika para pelajar ingat lagi, kalau belajar transformasi, kita belajar translasi, pantulan dan putaran. Okey, 3 benda transformasi ini menghasilkan bentuk yang sama, cuma arah dia yang berbeza. Okey, jadi cikgu nak tekankan di sini, cikgu ulang balik semula. Okey, pusat putaran sama dengan O. Nanti kalau kamu nampak O merupakan pusat putaran. Dia ambil daripada perkataan origin. Okey, arah putaran. Okey, arah putaran ada 2. Satu arah jam. Okey, satu lagi arah lawan jam. Okey, siapa yang tak pernah tengok jam, dia boleh tengok jam yang ada nombor, yang ada jarum. Okey, arah putaran jam ialah macam ni, dari bergerak ke kanan. Arah lawan jam bergerak ke kiri. Okey, Okey, dan paling penting ialah sudut putaran. Okey, sudut putaran yang biasa digunakan ialah 90 darjah ataupun 180 darjah. Okey, dua tu yang selalu diguna pakai. Okey, jadi kamu tulis nota ni dalam kamu punya modul. Okey, cikgu akan go through satu soalan ke satu soalan yang mana cikgu boleh yakin kamu boleh buat, cikgu akan biarkan dan kamu perlu selesaikanlah. Okey, jadi kamu boleh ulang banyak kali step-step ni. Okey, mungkin sebab cikgu tak boleh nak hands on, tunjuk pada kamu secara depan-depan, jadi cikgu kamu kena tengok video ni dan kamu boleh pause and play. Okey, kita pergi ke soalan pertama. Okey, untuk video ni kita buat soalan pertama sahaja. Okey, kalau kita tengok kat sini kita diminta untuk melukis image suatu objek di bawah putaran pada titik O. Okey, titik O tadi ingat balik semula dia adalah pusat putaran. Jadi kita kena lukis image. Okay, kalau kita tengok pada soalan, dia dah bagi dah ayat dia. Kita perlu membuat putaran 90 darjah ikut arah jam. 90 darjah ikut arah jam. Okay, kalau kita tengok gambar ni, dia ada grid segi 4. Okey, lepas tu ada pusat. Okey, cikgu terangkan sikit. Okay, ni pusat. Okay, pusat ni dilabelkan dengan O. Okay, manakala segitiga tu kita panggil objek. Objek dia akan tulis dalam bentuk alfabet lah, P. Tapi kalau kita nak buat image, kena ada apostrofi ni, tanda kat situ. Okey, ni adalah image. Okey, jadi perkara penting ialah kamu perlu ada protector. Okey, kalau kamu tengok protector kamu, sebentar. Kita keluarkan protector. Okey, ni protector digital. Okey, ni protector sebenar. Okey, protector ni, kalau kamu tengok pada kamu punya protector ada garis tegak. Betul-betul tengah tu. Okey, kalau cikgu tunjukkan dekat sini. Tengok anak panah cikgu di sini. Okey. Yang itu paling penting pusat tu, kerana apa? Dia akan menindih pusat objek. Dia akan tindih pusat pada soalan. Okey, pusat protector akan tindih pada pusat soalan. Okey, dan kalau kamu tengok pada protector, dia ada garis paling bawah ni.
Okay, garis paling bawah ni menunjukkan kiri dan kanan tu masing-masing ada nilai kosong dan 180 dan kosong. Okay, jadi dia depends pada arah kiri ataupun arah kanan. Itu paling penting. Jadi kamu dengar macam mana step dia ya. Okay, untuk soalan pertama, okay, 90 arah jam. Okay, so kita dah tahu dah arah jam macam ni. Dia akan gerak ke kanan. Okay, first kali awak tahu dia punya pusat iaitu O. Dan kamu letakkan kamu punya protector. Okay, sebelum letak protector, okay, pastikan kamu kenal ni bucu dia. Ni bucu pertama, ni bucu kedua. Labelkan. As a beginner, kamu kena tulis. Labelkan bucu satu, bucu dua. Okay, then kamu letak protector. Okay, kalau kamu tengok kat sini daripada pusat ke bucu satu ada satu garis. Cikgu lah sendiri buat garis dan kamu pun boleh buat garis sendiri ya. Okay, bila kita letak protector seperti ini, okay, pastikan yang ni pusat yang ni perlu berada di atas pusat warna hijau. Macam tu. Dan kalau kamu nampak garis bawah ni, garis paling bawah ni menunjukkan kosong kan, dia perlu menindih garis warna hijau itu. Dia perlu tindih. Kalau tak tindih, kamu tak dapat sudut yang sesuai. Okey. Sekarang cikgu nak kamu gerakkan ataupun kamu tengok dengan mata kamu secara perlahan. Okey, garis warna hijau ni menuju ke kosong sini. Nampak kosong anak panah ni? Okey. Kita belajar nombor daripada kosong kan. Jika pergerakan kosong ke 10, ke 20, ke 30, ke 40, ke 50, ke 60, ke 70, 80, 90. Kita berhenti sampai 90 sebab soalan nak 90 darjah. Jika kalau kita gerakkan dari kosong ke 90, kosong ke 90 ni, okay, kamu perasan tak yang mana pergerakan itu ialah dari kanan ke kiri. Okay. Kalau pergerakan bergerak ke kiri, dia merupakan lawan jam. Okay, adakah betul kedudukan protektor kita? Yes, jawapan dia salah. Kerana apa? Soalan hendak kita putarkan dalam arah jam. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah awak pusingkan protektor awak. Seperti ini. Dan pastikan garis bawah sekali tu tutup garis warna hijau itu. Tutup tutup. Tak nak sengit macam ni, tak nak sengit macam ni. Perlu tutup. Bila tutup maksudnya tak nampak. Macam ni cara dia. Okay, jadi kita tengok kosong ni dah berada di belah sini. Kosong yang ada kat sini. Jadi bila kita gerakkan arah mata kita sampai ke 90 sini. Okay, sampai 90 sini. Okay, dia menunjukkan pergerakan apa? Okay, pergerakan arah jam. Kalau kamu tengok kat sini, ni pergerakan dia. 90 darjah macam ni. Okay. Jadi bila tu kamu tandakan di luar protektor ni. Seperti ni lu tandakan. Okay. Okay, kemudian awak buat satu garis. Okay, ambil pensil. Okay, buat satu garis. Seperti ni. Okay, garis yang kamu buat tu sebagai penanda sahaja. Penanda untuk apa? Penanda untuk kita berhenti apabila kita pusing menggunakan jangka lukis. Okay, kemudian kamu ambil jangka lukis. Okay, kamu ambil jangka lukis. Okay, kita akan gerakkan, kita akan letak ni. Apa ni? Jarum ni pada pusat O, pensel ni kamu letak pada bucu yang pertama sebab kamu gerakkan bucu yang pertama tadi. Okay, then kita akan gerakkan. Seperti ni. Kita akan gerakkan dan berhenti di sini. Berhenti di sini. Okay, berhenti di sini. So, bermaksud nombor 1 ni dah bergerak ke sini. Okay. So, lengkap step pertama. Bucu pertama dah lengkap. Okay, kemudian, okay, kita akan ulang balik semula dengan melihat bucu kedua. Ni bucu kedua. Cikgu buat warna merah Ni bucu kedua.
Dan ini adalah garis yang kedua. Okey, garis merah itu perlu ditutup dengan garis pada protektor. Itu pusingkan. Okey, pastikan ni, ni anak panah ni. Okey, tutup pada pusat. Tutup pada pusat macam ni. Kalau kamu tak tutup pusat, dia jadi macam ni. Nampak? Dia berbeza bergerak tu. Okey, so pastikan garis warna merah tu pun ditutup. Okey, jadi kita nak gerakkan 90 darjah ikut arah jam. Kalau ikut arah jam dia macam ni. Okey, jadi kita gerakkan. Okey, mata kamu, cikgu memang gerakkan mata lah, tapi kat sini ada dia punya penanda. So betul 90 darjah. Okey, kamu ambil pensil, kamu tandakan kat belakang ni. Ambil pensil, buat garis. Macam ni. So garis itu adalah garis penanda supaya jangka lukis kamu nanti berhenti di situ. Okay, jangka lukis kamu berhenti di situ. Okay, so kita ada jangka lukis kan? Okay, kita ada jangka lukis. Okay, cucuk kat kosong. Okay, cucuk kat kosong. Okay, laraskan pensil tu pergi ke bucu 2. Bukan panjang ni tau, bukan. Bawa laraskan sampai bucu 2 saja sebab kita nak gerakkan bucu itu. Okay, kemudian kita putarkan. Seperti itu. Okay, kita berhenti di garis warna merah sebab kita nak menggerakkan warna merah itu. Okay, boleh? Okay, kemudian kita ambil pembaris. Kita dah ada gerakkan 2 bucu. Kita ambil pembaris. Okay. So, kita ada bucu yang ni dan bucu yang ni. Jadi kita boleh sambungkan. Dia dah membentuk segi 3. Inilah segitiga yang awak gerakkan ni. Awak tak payah lorekkan pun tak apa. Cikgu yang lorekkan supaya kamu nampak. Inilah P tanda. Inilah P tanda yang digerakkan, diputarkan 90 darjah ikut arah jam. Kita cuba Okay, kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, cikgu keluarkan protektor dan kompasses. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, kita baca soalan 90 darjah arah lawan jam. So, pergerakan masih ke belah kiri. Okay, first of all, kita identify ini adalah pusat. Ini adalah bucu pertama dan ini bucu kedua. Kena labelkan. Okay, kalau ada berapa bucu sekalipun, kamu labelkan semua bucu. Okay, sekarang kita akan letak kita punya protektor. Pastikan protektor ni sini, yang cikgu tunjuk ni, anak panah ni, perlu tindih pusat. Perlu tindih pusat. Seperti ini. Okay. Okay. Tengok bucu pertama. Okay, bucu pertama menunjuk kepada nombor 0. Okay. So, kalau kita nak 90, okay, kalau sini 0, pergerakan 90 berada sampai ke atas sini. Sini dia, 90. Sini 90 kita. Jadi, awak ambil pensil, tandakan di luar protektor tu. Okay, tandakan di luar protektor. Okay. Ambil pembaris. Ambil pembaris. Ambil pembaris, awak cantumkan. Awak buat garis macam tu. Awak buat garis macam tu. Itu adalah garis yang kamu nak gerakkan. Kamu nak berhenti kat mana nanti. Okay. Sebab kita baru nak gerakkan nombor 1 kan. Okay, jadi kita akan ambil jangka lukis. Cucuk pada pusat. Okay. Sebab kita nak gerakkan nombor 1. Baru kita putarkan. Macam ni.
So garis yang pertama tadi tu merupakan garis kamu berhenti. Okay, garis kamu berhenti. So nombor 1 dah bergerak ke sini. Okay, nombor 1 dah bergerak di situ. Okay, kita remove. Okay, jadi untuk bucu kedua, cikgu ambil warna lain warna merah. Okay, we need to remove number 2 here. So kita pastikan ini bucu ni pergi ke bucu nombor 2. Jadi kita pusingkan protector kita seperti ini. Okay, pastikan garis dia tu sama, tegak menuju ke nombor 2. Ke nombor 2. Okay, nampak Okay, bacaan dia kosong kat sini. So kalau kita gerakkan, 90 darjah tu berada di sini. Kita tandakan di luar protektor. Ini tu 90 darjah arah lawan jam. Dan kita ambil pembaris. Kalau cepat kamu boleh pause. Okay. Awak ambil pembaris. Buat garis macam ni. Ini adalah garis penamat. Bukan garis untuk kamu buat putaran. Okay. Okay, laraskan dia sampai bucu kedua. Okay, bila dah laraskan sampai bucu kedua, barulah putarkan sehingga garis yang kita buat tadi. Macam tu. So nombor 2 ni dah berada kat sini. Nombor 2 dah berada di situ. Dan apa perlu kita buat? Sebab kita hanya ada 2 bucu saja, so kita punya jalan kerja dah selesai lah. Ambil membaris. Kita akan sambungkan bucu-bucu tersebut. Ini adalah P tanda kita. P tanda kita. Cuba cikgu akan tunjukkan soalan C, manakala untuk soalan D, cikgu nak awak buat pula. Untuk 180 arah jam first kali, so kita awak arah dia belah kanan. Keluarkan protektor, keluarkan jangka lukis, keluarkan pembaris. These 3 items ni sangat penting. Ini kita letak dulu. First of all kita identify dia punya pusat. Kita tandakan bucu. Dan kita ukur, kita bawa yang kelukis kita supaya bertindih dengan pusat dan garis bucu pertama. Garis bucu pertama. Kalau kat sini kita tengok kosong kat sini kan. Tapi bila kita gerakkan, nak cari 180, tengok anak panah cikgu ni. 180 ni ke sini. Cikgu ulang, kosong. Dan bergerak ke 180 ke sini. Jadi kalau ikut kat sini, ini merupakan pergerakan arah lawan jam. Kita tak nak arah lawan jam. Jadi kita kena pusing kita punya protektor supaya jadi macam ni. So kosong kita berada di sini. Dan bila kita gerakkan mata kita, 0, 10, 20 sampai 90, sampailah berjumpa 180 seperti ini. Kita buat garis. Seperti ni, ni garisnya. Ambil garis. Bermaksud kita akan memutarkan bucu yang pertama tadi. Ini bucu pertama. Hingga ke garis yang baru kita buat tadi. Ini dia. So kita berhenti di sini. Itu maksud dia. Garis yang kita buat tu adalah garis penamat putaran. Baru satu bucu. Dan kita repeat untuk another bucu. Cikgu ambil warna hijau ya. Let me go back to
Okey. So kita akan pusingkan protektor kita. Supaya pusat ini dan garis hitam ini bertindih ke garis yang kita kehendaki, iaitu garis bucu 2. Nampak dia bertindih pada garis bucu 2. So dia bermula dengan kosong lah kat sini. So bila kosong kita nak 180 arah jam. Seperti ni. Okey, ni kita remove. So garis penamatnya berada di sini. Kemudian awak tarik, letak protektor pada bucu. Okey, dan kita pusingkan sikit. Okey, kita buka, laraskan pensel sampai ke bucu nombor 2 di sini. Okey, barulah kita gerakkan. Sini. Kita gerakkan di situ. So nombor 2 tu dah bergerak ke sini. Okey, nombor 2 dah bergerak di situ. Okey, harap semua boleh buat. Dan kita ambil pembaris. Pembaris. Kita cantumkan bucu-bucu tersebut. So ini adalah tanda yang kita kehendaki. Okey, ini sebagai latihan kamu nanti. Okey, cikgu akan tunjukkan E. Okey, manakala yang lain kamu akan buat mengikut E. Okey, contoh yang cikgu bagi ni merupakan objek yang tidak bercantum dengan pusat. Okey, apabila tidak bercantum dengan pusat, step ini awak perlu tahu. First, okey, buat atau sambungkan setiap bucu dengan pusat. Okey, yang kedua, labelkan bucu. Dan yang ketiga, ukur. Yang keempat, garis. Dan kelima, putar. Kalau kamu ikut step-step ni, insyaAllah kamu boleh dapat. Okey, kita mula dengan yang pertama. So ni adalah pusat. Kita akan sambungkan setiap bucu. Tadi bucu 1, 2, 3. So cikgu keluarkan pembaris. Cikgu akan sambungkan. Okay, garis yang pertama. Garis yang kedua. Garis yang ketiga. So step pertama kita dah buat. Kemudian kita labelkan 1, 2, 3. So ada 3 bucu bermaksud ada 3 garis. Okay, kemudian kita akan ukur. Apa nak ukur apa? Yes, kita nak ukur 90 darjah arah jam. 90 darjah arah jam. Jadi kita keluarkan protektor kita. Dan kita keluarkan jangka lukis. Okay. Kita letak. Nampak? Bucu tu, okay, pusat tu ditutup dengan ni. Dengan garis pada protektor. Tindihkan dia. Macam ni. Okay, jadi kita akan buat 90 darjah arah jam. So kosong kita berada di sini. Tengok 90 darjah. Berada di sini. Okay, bila dah ada 90 darjah, awak tandakan di atas protektor tu. Okay, then dah ukur, kita buat garis. Okay, dah ukur, kita buat garis. Okay, kemudian apa nak buat? Ambil protektor. Ambil jangka lukis. Okay, cucukkan dia di pusat. Okay. Di pusat. Okay, sebab kita nak gerakkan nombor 1. Okay, jadi kita punya pensel pada nombor 1 lah. Okay, baru kita putarkan sehingga garis yang kita buat tadi. Di situ. So nombor 1 berada di sini.
Okay. So, kita dah buat putar. Kemudian kita ulang balik semula ukur. Okay, kita ulang balik semula untuk ukur. Ya, ambil protector. Kita nak buat garis nombor apa? Garis nombor 2. Tadi garis nombor 1 kan? Sekarang garis nombor 2. Okay. Okay. Okay, macam ni. Garis merah yang cikgu buat tu, cikgu dah tindih dengan protector. Pusat dia pun cikgu tindih dengan protector. Jadi kosongnya berada di sini dah. So, bila kita tandakan 90, dia berada di sini. Okay. Lepas tu kamu gariskan. Bila dah garis, baru putar. Okay. Kita ambil yang kelukis di sini. Okay, kita laraskan. Okay, kita laraskan mengikut bukaan bucu kedua. Bucu kedua kat sini kan? Ni bukaannya. Okay, bila ngam-ngam 2, baru kita putarkan sehingga garis ini. So, dia dah ada nombor 2 di sini. Okay, so nombor 1 settle, nombor 2 settle. Now kita buat garis nombor 3, iaitu bucu yang ke-3. Okay, ambil yang kelukis, yang ke sudut. Cikgu pusing mengikut garis bucu ke-3. Okay, kamu kena berhati-hati sebab nanti kamu akan jumpa banyak garis. So, kamu kena fokus lah. Okay, so kosong awak berada di sini sekarang. Kita nak gerakkan 90. Sorry. Kita nak gerakkan 90 di sini. Okay, kamu gariskan 90 sebagai garis penamat. So, nombor 3 ni warna biru ni Okay. Nampak warna pink. Sorry. Okay, kita putarkan dulu. Nombor 3. Kita buka payah sehingga bucu ke-3. Okay, baru kita gerakkan. Berhenti di sini. Yes. So, kita dah ada apa? Dah ada nombor 3. Okay, kemudian apa perlu kita buat? Ambillah pembaris tadi. Because of kita dah ada bucu 1, bucu 2 dan bucu 3. So, bila kita gariskan jadi macam ni. Awak guna pembaris Okay. Inilah P tanda yang kamu dah buat. P tanda yang kamu dah buat. Okay, boleh tak? Okay. Okay, kamu boleh cuba untuk F, G, H. Okay. Dan cikgu tunjukkan last untuk I. Okay, first kali kita tandakan pusat. Kita ambil pembaris. Okay, apa perlu kita buat tadi? Kalau siapa ingat? Okay, cantumkan semua bucu. Okay, cantumkan semua bucu. 1, 2, 3 dan 4. 3 dan 4 macam sama kan? So tak ada masalah. So kita labelkan 1, 2, 3, 4. 4 bucu, 4 garis. Walaupun nombor 1 dengan 2 tu berada pada garis yang sama. Okay, kita keluarkan kita punya protector. Kita tukarkan warna dulu. So apa perlu kita buat ni? Siapa ingat tadi? Kita ukur. Okay, 90 darjah ikut arah jam. So kita akan pusing seperti itu. Okay, kita akan pusing jangka lukis kita. Adakah kita perlu letak seperti ini? Betul tak kita tak seperti ini? Okay. Adakah pergerakan kita kosong kita kat sini? Tiba-tiba kita kena gerak 90 ke sini. Adakah betul? Tak betul ya. Okay, jadi apa perlu kita buat? Kita perlu pusing protector kita seperti ini. Supaya kosong kita berada di sini
Dan bila kita gerakkan 90, dia mengikut arah jam. Ni mengikut arah jam. Jadi kamu buat garis, tandakan 90 kat sini, lepas tu buat garis. Awak tandakan garis. Kalau awak tak buat tanda garis, nanti awak nak pusing susah. Okay? Awak nak pusing nanti susah, kesian nak pusing nanti. Okay, kita keluarkan compasses, jangka lukis. Kita cucuk pada pusat. Okay, kita laraskan kita punya pensel pada pucuk yang pertama sebab kita nak pusing yang pertama tadi kan. Okay, then kita akan pusing ikut. Okay, so ni nombor 1. Okay, so nombor 1. Okay, olehkan nombor 1 nombor 2 pada garis yang sama, so kita boleh laraskan terus ke nombor 2. Okay, ni nombor 2. Nombor 2. Sinilah pucuk dia. Okay, 1, 2, dah selesai. Okay, then kita pergi ke garis nombor 3. Okay, garis nombor 3 kita ulang balik semula dengan mengukur. So kita letakkan kita punya protector, okay, kosong perlu ditindih dan kita pusingkan protector kita supaya garis warna hitam yang gelap ni tindih garis nombor 3. Tindih garis nombor 3. So pergerakan dia seperti ini. Di sini. Itu garis nombor 3. Ni cikgu tukar warna hijau supaya kamu tak keliru nanti. Okay, kita cucuk sini. Okay. Kita akan buka pensel ni pada bucu nombor 3. Pada bucu nombor 3 tu. Tengok dia cucuk nombor 3. Baru kita akan pusing sehingga berhenti di garis nombor yang kita buat tadi. Sebenarnya dekat sini lah. Ini nombor 3. Okay, dan kita repeat untuk garis nombor 4. Okay, cikgu tukar warna purple supaya kamu tak keliru. Okay, make sure letakkan di situ. Okay, pusing kita punya protector supaya garis warna hitam itu tutup garis nombor 4 dan baru kita ukur. Garis 90 kita. Okay. Jadi, kita akan ambil protector baris jangka lukis. Okay, kita laraskan jumpa nombor 4. Adjust dia nombor 4. Bucu nombor 4 tadi. Okay, kemudian kita pusingkan. Okay, seperti itu. Sebenarnya dia exactly dekat pada ni setiap sudut tu. Okay, baru kita ambil pink. Dan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 di sini kita gariskan. Awak guna pembaris lah. So inilah P tanda kita. Okay, kalau tak apa awak pause play and go repack again. Tengok semula, replay again. So ini kamu buat ikut 180 darjah, yang ni pula okay, dia dah bagi jauh, dia tak bagi objek, dia bagi pusat. Tapi sama saja dia punya proses dia. Iaitu kamu perlu buat garis. Okay, kamu perlu buat garis. Kalau dia bagi titik, jangan risau. Yang penting kamu tahu untuk buat garis. Ambil kosong, ambil pembaris, cantumkan dengan pusat tu. Kat situ. Okay, kemudian ambil jangka lukis. Ambil protector, ukur. Dia nak apa? 90 darjah arah jam. Okey. 90 darjah arah jam. Pastikan kamu pusing sebeginilah. Sebab kosong dia perlu memula daripada sini. So kalau dia, Okay, so kalau dia nak 90 arah jam, masuk kosong dia dan 90 berada di sini. Okay. Mulai sini kan kosong kan. Jadi kita akan gerak 90 ke sini.
Ini 90 di sini. 90 ni di sini. Jadi awak ambil jangka lukis. Ambil jangka lukis, cucuk di sini. Okey, laraskan kamu punya pensel sehingga cucuk pada P. Okey, kemudian putar dia. Okey. Sini lah. P tanda awak. Simple sangat jika kamu guna teknik ni. Cikgu 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okay, very simple. Okay, so kalau soalan ada berapa bucu ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bucu, 5 garis. 5 kali buat macam tu. Okay, ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu, 4 kali buat. 4 garis. Okay, itu saja untuk kamu completekan soalan nombor 1. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Cikgu akan terangkan untuk soalan nombor 2 dan 3. Okay, itu saja. Kita jumpa dalam video.